Baik dibangkitkan beluran sempurna beberapa tuaran Kota Belud, ya, bangkitkan soal perbelanjaan untuk Sabah dan Sarawak. Saya ingat biar kita agak adil dalam perkara ini. Yang Muhammad Tambun. Jumlah perbelanjaan ataupun peruntukan untuk Sabah Sarawak itu memang tinggi, ya, dan saya sebut di sini paling tinggi dalam sejarah. Apakah ia boleh menyelesaikan semua masalah? Saya akui tidak boleh. Dia mengambil waktu. Saya pertahankan keperluan menambah peruntukan untuk Sabah dan Sarawak sebab kelihatan ada kesenjangan di antara Semenanjung, sekurang-kurangnya beberapa kawasan Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Tetapi ini tak ambil kira beberapa peruntukan lain yang kita tambah selepas ini, termasuk soal bekalan air untuk Sabah dan Kelantan saya pernah sebutkan, dan suntikan besar dari Petronas untuk Sabah dan Sarawak. Ya. Berapa peruntukan untuk Sabah? 6.6 bilion. Ya. Berapa untuk Perak? 1.7 bilion. Berapa untuk Sarawak? 5.8 bilion. Berapa untuk Pahang? 3.2 bilion. Tetapi untuk semua negeri termasuk Kelantan, kita tambah besar daripada beberapa tahun yang lalu kepada 2.8 bilion sekarang. Kedah naik 1.8 bilion ringgit. Jadi untuk semua negeri tanpa kecuali ada penambahan peruntukan. Tetapi untuk Sabah Sarawak kita juga terikat dengan beberapa pemberian persekutuan dalam Perjanjian Malaysia 1993. Sebab itu untuk 2024 pemberian persekutuan untuk Sabah 1.53 bilion ringgit, untuk Sarawak 1.63 bilion ringgit. Untuk pemberian khas yang disebut interim, ya, Sarawak sejak 1969 peruntukannya 16 juta ringgit, tidak pernah dinaikkan. Hanya tahun ini dinaikkan 300 juta ringgit. Ya. Sabah pernah dinaikkan pada tahun 2020 125.6 juta ringgit, sekarang naik 300 juta ringgit. Ya. Kemudian LHDM, saya tahu bahawa kita telah lantik wakil negeri Sabah dan Sarawak. Itu sebagai satu pindaan yang Wan telah Muhammad Tambun minta laluan. Terima kasih. Bebas habis Sabah Sarawak. Yang Muhammad Tambun. Kemudian Sabah Sarawak. pelaksanaan perolehan projek. Mana-mana projek 50 juta ringgit ke bawah kita serah sepenuhnya kepada negeri Sabah dan Sarawak supaya tidak perlu rujuk ke Putrajaya, ya, untuk kelulusan atau untuk kepada perbendaharaan. Ya. Kawal selia bekalan elektrik dulu Sarawak sudah selesai, Sabah mulai 3 Januari 2024. Pelabuhan Bintulu kita serah ke Sarawak. Itu mengikut persefahaman perjanjian MA 63. Bayang 1963 ada perjanjian, tidak ada ruingan ke arah itu. Saya ambil alih, saya lihat memang ada keputusan pelabuhan di Sarawak diserah pada negeri, maka kita sedang dalam rundingan untuk menyerah kepada negeri. Kemudian Kerajaan Negeri Sarawak dengan kerjasama Sabah mahu perkhidmatan udara desa Sabah Sarawak itu dirunding, kalau mampu diambil alih oleh negeri. Kerajaan Negeri Sarawak mempelawar dan saya bersetuju terus, dan dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan mempercepatkan proses penyelenggaraan diserah kepada negeri Sabah dan Sarawak. Datuk Seri, jika dibanding peruntukan pembangunan untuk Sabah 6 bilion tahun ini dengan Pahang 3 bilion, dia tak boleh compare macam tu, kerana Pahang lebih ke hadapan. Sabah a lot of catching up. We have been deprived of a proper allocation. Saya hargai peruntukan tambahan interim itu yang dinaikkan daripada 120 something kepada 300 juta tahun ini. Itu merupakan satu penambahan yang agak signifikan. Tetapi kalau asas penambahan itu dilihat daripada perjanjian Malaysia 63, then it should be more than 300 million. Kerana kalau kita tengok
peruntukan Perlembagaan Persekutuan 112C dengan D, it should be 40% of whatever is collected. So is this government going to look into that, the 40%, supaya pemberian interim itu dapat ditambah dan boleh digunakan oleh kerajaan negeri Sabah bagi menguntukkan tambahan peruntukan dana pembangunan bagi negeri. So kita hargai 6 bilion, tetapi jika dibanding dengan Pahang 3 bilion, definitely is not comparable, kerana Pahang lebih ke hadapan dari segi infrastruktur, perolehan infrastruktur. Terima kasih. Betul, saya tidak petikai prinsip itu, cuma macam pembayaran khas interim. Ini kali pertama kerajaan perpaduan lakukan yang tidak dibuat sebelumnya. Itu kena akui. Keduanya, Yang Berhormat, saya akui. Tapi jangan lupa bahawa Pen Borneo itu belanja yang kita luluskan ini 16 bilion ringgit. Yang tak termasuk dalam apa yang saya sebutkan tadi. Penjanaan solar hybrid Sabah Timur. Jaringan talian penghantar elektrik di selatan Sabah, Southern Link, itu semua dilakukan. Dan kalau Yang Berhormat menyebut bahawa ini masih berkurang, saya setuju. Tetapi janganlah harapkan untuk 1 tahun kita selesaikan masalah yang tertunggah berpuluhan tahun, ya. Kerana Yang Berhormat bukan saja daripada Sabah Sarawak, tapi kita juga turun. Dan memang ada kesenjangan perkara yang basic, api, air, ya, jalan berlubang, itu kita cuba selesaikan tahun ini. Kemudian Pen Borneo, kemudian kemudahan-kemudahan yang sangat daif termasuk sekolah di luar bandar, di pedalaman, itu kita akui. Sebab itu saya kata kita tambah peruntukan yang lebih besar. Dan janganlah kita katakan kita nak samakan, kita tak samakan Perlis ke Pahang ke Kelantan, tetapi tak mungkin kita tak dapat. Sebab itu saya kata ada masalah air di Sabah, kita selesaikan juga masalah air di Kelantan, ya. Jadi kalau kita katakan Sabah menghadapi masalah besar, maka kita tinggalkan Kelantan, tak boleh. Jadi sebab itu dalam keadaan keupayaan kewangan ini kita harus cuba imbangi keperluan. Cuma yang saya setuju dengan Yang Berhormat ialah bahawa tumpuan kepada permasalahan-permasalahan yang kritikal di Sabah Sarawak tidak boleh kita tangguh. Sempurna. Terima kasih banyak atas Tan Sri Sri, Yang saya Ketua, dan terima kasih kali banyak. ini Sabah dulu, Sabah Sarawak jap. Ni orang Penang kejap bagi Sarawak macam Penang. Silakan Subhana. Terima kasih banyak Tan Sri Yang Dipertua, dan terima kasih banyak Yang Amat Berhormat yang telah menjelaskan tentang peruntukan disalurkan kepada wilayah Sabah dan Sarawak dan diumumkan 6 bilion. Kita amat menghargai sumbangan itu. Sebenarnya kalau kita mengimbau sejarah dia, tahun 2009 masa Datuk Najib menjadi Perdana Menteri, for the first time in the history, dengan izin 5 bilion Sarawak, 5 bilion, if I'm mistaken 4 bilion kepada Sarawak. Tapi malangnya daripada peruntukan yang begitu besar, sound big, but when come to delivery system, saya menteri yang juga bertanggungjawab untuk melaksanakan beberapa projek. Lepas itu diberi peruntukan tapi tak sampai pun 5 bilion. Money was not spent. There were a lot of complication. Tanah, berbagai pentadbiran. End of the day, less than almost 3 bilion saja. 2 bilion gone. And similarly, bila Yang Amat Berhormat sebut tentang Pen Borneo, saya amat mengagak itu diumumkan 16 bilion. Tapi ini perkara yang berulang. Daripada Datuk Najib umumkan, saya ingat dahulu 17 bilion untuk Pen Borneo. Saya ingat Yang Berhormat Menteri Kerja Raya pun maklum pasal saya waktu itu di Sarawak bila pengumuman itu diumumkan. Tapi malangnya terbantut Datuk Speaker. Sampai sekarang alhamdulillah di Sarawak dah I think almost 80-90%. Di peringkat Sabah ni masih lagi terbantut dan kelihatan gagal. Masa saya Ketua Menteri, berapa projek daripada Sipitang gagal, daripada Inanam dan juga beberapa kawasan gagal, beberapa syarikat yang ada tidak dapat melaksanakannya. Dan ini saya mencerangkan kepada Yang Amat Berhormat, cadangan untuk pre-Q tu saya amat hargai, dan open tender satu langkah yang baik untuk membalikan supaya kita dapat menilai the real contractor who can deliver the job, not only because they have the money, they have the expertise. Kita tidak mahu nanti besok kontraktor yang dilantik lepas itu tidak mampu melaksanakannya. Macam di Tawau, they have done well,
kontraktor di situ. Saya pantau dengan baik pasal itu kawasan saya. Bila saya tengok macam mana the quality of job, saya turun ke bawah. Baik. Saya, dari segi keadaan ini, saya berharap supaya open tender dan pre-queue ini dapat dilaksanakan. Jangan laksanakan amalan yang dahulu, saya akui. Terima kasih banyak. Direct award, which I don't think, dan kita continue kontraktor yang gagal. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya tinggal tadi soal pemberian yang disebut oleh beluran interim, betul. Dia pemberian interim. Memang sewajarnya ditambah, dan sekarang ini telah sedang dalam proses perundingan. Maknanya kalau daripada 16 juta naik 300 juta, satu progres, tapi masih dirundingkan supaya ada peningkatan. Itu adalah jaminan saya beri kepada Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah. Soal Pen Borneo, ya, kejayaan di bahagian Sarawak itu jauh tinggi, ya. Masalah kita di Sabah, dan sekarang tugas itu diambil alih oleh TPM 2 kerana untuk menyelaraskan dan mempercepatkan. Apa yang disebut sempurna itu tepat, tapi pengalaman lama, kita belajar daripada pengalaman itu. Sebab itulah dicepatkan proses termasuk pre-queue. Direct tender dibatalkan, ya, kerana direct tender lah yang menyebabkan kelewatan beberapa projek. Jadi pre-queue itu, dan saya tugaskan sepenuhnya kepada TPM 2, kebetulan dia pun daripada Sarawak, dia lebih faham, dan dengan arahan supaya dipercepatkan proses. Jadi saya ucap terima kasih atas teguran itu. Baik, sekarang kita bawa